Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sihat ibu? Sihat. Kami daripada Pelajar USIM PPR Diploma Pendidikan Mahasiswa Zah Pendidikan. Ini kami diberi satu tugasan lah untuk interview cikgu dan senior yang ada kat sekolah ni. Jadi saya pilih cikgu lah untuk interview tu. Jadi kami ada beberapa soalan lah yang hendak dikemukakan kepada cikgu. Jadi cikgu dah sedia? Okay, cikgu, soalan yang pertama, bolehkah cikgu ceritakan sikit sebab tentang latar belakang kaunseling? Nama saya Suryani binti Awan. Saya dah berkhidmat sebagai guru bimbingan dan kaunseling selama 12 tahun lah. Tahun ni 12 tahun. Dan background saya, latar belakang saya ada ijazah sarjana muda kaunseling. Dan kemudian saya sambung dengan diploma pendidikan lepas saya ijazah DPLI dalam bidang kaunseling lah di Universiti Putra Malaysia. Lepas tu baru dipostingkan lah sebagai guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa. Cikgu ijazah di mana? Ijazah saya di Universiti Malaysia Terengganu. Cikgu, soalan yang kedua, apakah tugas harian cikgu sebagai guru bimbingan kaunseling? Untuk tugasan sebagai guru bimbingan kaunseling, kita mengikutlah dasar ketetapan yang telah ditetapkan oleh kementerian. Pertama fokus kepada 4 bidang lah. Pertama, bidang pembangunan dan perkembangan sasiah murid, pendidikan kejayaan murid. Yang ketiga, bidang disiplin. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan psikososial dan kesejahteraan mental murid lah. Yang seterusnya bidang tugas lebih kepada melaksanakan program-program yang diarahkan, yang dilaksanakanlah untuk sekolah. Seterusnya berkaitan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, iaitu macam kaunseling individu, kaunseling kelompok, bimbingan individu, bimbingan kelompok. Lepas tu konsultasi. Konsultasi ni berkaitan dengan konsultasi sama ada dengan ibu bapa ataupun dengan agensi-agensi luar lah. Biasanya kita akan adakan dengan pelbagai pihak lah. Agensi luar ataupun antara ni lah, government kerajaan lah yang sendiri. Jadi soalan seterusnya, bagaimanakah pelaksanaan sesi kaunseling yang cikgu jalankan? Untuk melaksanakan sesi kaunseling, biasanya kita akan, murid ni yang kita panggil untuk buat sesi kaunseling, sama ada pelajar ni dirujuk ni sama ada dirujuk daripada unit disiplin ataupun daripada sistem ni, maknanya sistem siasih diri murid lah, SSDM. Biasa kita akan rujuk yang tu lah. Yang kedua, sama ada murid tu secara sukarela. Sukarela murid datang kepada kita secara sukarela lah. Maksudnya apa-apa sahaja berkaitan 4 fokus bidang tadi. Maksudnya dia boleh datang dari segi masalah ke, akademik ke, kerjaya ke, semua boleh. Disiplin dan sebagainya lah. Tu sukarela. Seterusnya budak tu dari segi dipanggil lah, murid yang dipanggil. Maksudnya kita yang panggil dia. Kaunselor dia akan panggil murid berkenaan, sama ada kita akan tengoklah daripada SSDM ke ataupun daripada mana-mana lah. Maksudnya info yang kita tengok lah. Maksudnya kita akan panggil murid tu untuk kita buat sesi kaunseling lah. Jika kita dapati ada isu lah dan sebagainya lah. Itu untuk ni lah. Biasanya macam tu lah kita laksanakan sesi kaunseling lah. Tapi bagi cikgu yang banyaknya, bagaimana dirujuk? Banyak dirujuk terutama dari segi disiplin lah. Itu disiplin. Kalau disiplin tu memang orang kata memang setiap hari akan ada. Guru disiplin akan rujuk setiap hari. Dia kebanyakannya memang dirujuk disiplin, dan seterusnya saya akan rujuk daripada SSDM lah. Yang SSDM ni sebab kita dalam sistem kan. Jadi kita banyak ambil daripada sistem pelajar yang dia more kepada disiplin juga, dan juga masalah-masalah lain lah, isu-isu lain. Kalau yang dipanggil ni biasanya sama ada dia lebih kepada bersifat peribadi lah. Yang pelajar tu sendiri dia rela.
dia nak terima kaunseling, sama ada dia ada terutama masalah yang berkaitan dengan parent ke family, masalah kebanyakannya masalah peribadi lah. Macam tu kalau pelajar-pelajar yang sukarela. Okey, soalan seterusnya. Apa teori yang cikgu selalu gunakan semasa kaunseling? Kalau teori, saya lebih suka kepada aktiviti lah. Maksudnya rational emotive behavior terapi lah. Sebab teori ni kita merasionalkan murid tu lah. Maksudnya apa-apa tingkah laku ataupun pemikiran murid tu yang tak rasional, kita akan rasionalkan lah. Saya lebih kepada aktiviti dan juga mau kepada teori pengusahaan klien lah, Rogers. Jadi soalan seterusnya, boleh cikgu kongsikan beberapa kes yang cikgu pernah hadapi? Okey, untuk kes saya share tentang pengalaman pengalaman yang saya pernah handle kes. Satu adalah berkaitan dengan kes yang mengalami pelajar-pelajar yang mengalami kemurungan, depression, stres yang teruk lah. Maksudnya dia sampai satu tahap boleh sampai halusinasi. Okey, so pelajar-pelajar ni memang kita akan rujuk pada pihak hospital untuk dapatkan rawatan. Rawatan maksudnya rawatan psikologi lah, psikiatri. Dan sekiranya pelajar tu pada tahap yang sangat teruk, bila disahkan oleh pihak doktor, biasanya kita akan suggest pelajar tu dapatkan rawatan dahulu, lepas tu baru sambung belajar lah balik. Okay, macam tu. Kalau yang tahap teruk lah, yang sampai dia tak boleh nak kawal diri, okay, kita suggest macam tu lah. Okay, bagi yang kes-kes lain tu biasanya ada kes penderaan. Kalau penderaan ni akan melibatkan pihak polis dan juga pihak hospital lah. Kebanyakan ni yang macam kes-kes yang berat lah. Bila melibatkan polis, macam biasalah, kita akan banyak melibatkan banyak pihak, Jabatan Kebajikan Masyarakat, semua akan melibatkan pihak sekolah, semua pihak polis, semua tu akan jadi satu jugalah. Okey, itu antara kes dia. Dan selain pada tu, kes-kes yang berkaitan dengan kalau yang mengandung wanita pun ada. Pun ada. Tapi yang macam ni pun akan melibatkan pihak polis juga, hospital dan pihak polis. Biasa kes-kes yang besar lah, yang biasa Kak Su handle yang ni lah, sepanjang pengalaman lah. Kekerapan dia selalu je? Kekerapan tu bergantung kepada sekolah. You tengok persekitaran sekolah lah. Kalau macam di sekolah ni, kes dia tak adalah berat sangat. Sebab mungkin di kawasan ni kawasan elit sikit lah. Mungkin kawasan yang sebelum ni yang agak ni sikit lah, pelajar-pelajar yang status ekonomi parents tu dia sederhana, kata bawah sikit lah, kata bukan SES yang ni lah. So banyak pelajar-pelajar yang kebanyakannya background dia adalah ibu bapa yang bercerai, kebanyakannya bercerai, kebanyakan macam tu lah. Sebab kalau cek yang bermasalah tu memang macam tu lah, yang tinggal dengan orang lain lah, bukan dengan ibu bapa, dengan penjaga macam tu. Ya kan? Okay. Jadi soalan terakhir yang cikgu, apakah cabaran yang cikgu hadapi semasa kaunseling ni? Untuk sesi kaunseling, cabaran dia adalah bila kita buat sesi kaunseling, bila klien tu dia tak bersedia, tak bersedia untuk bercerita dengan kita. Ada yang jenis pasif, dia takut untuk bercerita. Terutama untuk kali pertama, dia kurang trust pada kita, kan? Dia tak berapa nak percaya, kepercayaan tu lah. So kita akan repo dia dululah. Mungkin pertama kali dia tak akan bercerita lagi lah. Kita just tanya yang basic saja dulu lah. Mungkin bila dia dah rasa selesa, baru dia akan mula bercerita. Mungkin pada pertemuan pertama ataupun mungkin next pertemuan lah. Okay. Sebab biasanya dia nak percaya kita tu akan ambil masa. Kalau yang jenis yang pendiam, yang tak banyak bercakap, komunikasi, tu dia dari segi kesediaan dia lah untuk berkongsi cerita.
Okey, yang tu lah cabaran. Cabaran kedua adalah dari segi kalau melibatkan parent lah. Okey, bila melibatkan parent ni dia akan jadi orang kata jadi satu isu jugalah. Maksudnya parent, kalau parent yang berfikiran terbuka, okeylah. Kalau jenis yang parent yang tak boleh nak terima, tu akan jadi kesukaran lah pada kita. Maknanya bila kita explain sesuatu tu dia tak boleh nak terima, nanti dia balik marah kat kita kan, anak dia bukan macam ni, bukan macam ni. Okey, macam tu. Kalau jenis yang open, yang boleh terima kalau apa yang kita bagi tahu, okey, biasanya dia akan mudah lah. Kan, dia dari segi situlah. Kalau dari segi cabaran nak buat sesi kaunseling lah. Okey, cikgu. Jadi setakat seluruh soalan yang kami tanya, guys. Okey. Terima kasih cikgu kerana masa bersama kami. Okey, sama. Terima kasih.